Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi untuk sesi yang kedua ini di dalam program pemerkasaan pembimbing rakan sebaya SMK Tunku Parlimen Besar. Alhamdulillah, PKP ini memberi kemudahan juga kepada kita apabila kita semua ada peluang untuk berjumpa secara maya ini, dan saya juga memikirkan sesuai sekiranya kita mengisi masa kita dengan ilmu-ilmu yang berguna, kerana jika kita tertunggu-tunggu untuk bersemuka, mungkin PRS SMK Tunku Parlimen Besar ini tidak akan aktif setelah sekolah dibuka. Jadi saya minta kepada semua manfaatkanlah video yang saya kongsikan ini untuk menambah ilmu pengetahuan kamu di dalam bidang PRS ini. Jadi dalam video yang pertama terdahulu saya telah menceritakan pelbagai tajuk sehinggalah ke peranan seorang PRS. Jadi pada hari ini saya akan teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan prinsip PRS. Jadi untuk prinsip PRS ini temanya adalah bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal. Yang ni kita kena faham. Apabila kita menjadi seorang PRS, kita tidak boleh memilih bulu. Dalam arti kata lain, kita tak boleh label seseorang. Kita kena menerima semua rakan-rakan kita tanpa kita melihat kepada agamanya, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal. Jadi dalam arti kata lain, seorang PRS ini perlu mempunyai daya tarik yang kuat. Ya, dia kena, kalau orang Kedah kata, kena hemoy dengan semua orang. Jadi maksudnya dia tidak boleh memilih seseorang tu. Kalau dalam satu kelas ada 25 ke 30 orang, maksudnya dia cuba sedaya upaya untuk mengadakan repo. Repo ni maksudnya mengadakan hubungan yang baik kepada semua rakan-rakan yang ada di dalam kelas itu. Jadi saya sekarang ni untuk permulaannya, bagi PRS yang ada di setiap kelas, kalau boleh saya nak kamu pertamanya membina hubungan. Hubungan ni bukanlah hubungan percintaan, jangan salah faham lah. Maksudnya membina hubungan yang baik dengan semua, supaya semua orang di dalam kelas itu berasa selesa dengan kamu. Ia memudahkan tugasan kamu yang seterusnya. Yang ni berkenaan dengan prinsip PRS yang kamu perlu faham betul-betul. Kita tidak ada diskriminasi agama, tidak ada diskriminasi bangsa, tidak ada melihat kepada kedudukan, pelakuan dia tu jahat ke, dia tu sombong ke, dia tu macam manakah, kita akan terima. Sebab tujuan kita adalah untuk membantu diri kita sendiri dan juga hendak membantu orang lain. Yang tu dari segi prinsip PRS. Perkara yang kedua yang saya nak kongsikan di dalam video pada kali ini adalah berkenaan dengan etika seorang PRS. Yang ni kamu kena ambil kisah betul-betul lah. Ini etika ketika kamu bertugas sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Etika yang pertama yang perlu yang kamu patuhi adalah, yang pertamanya, kamu perlu amanah dan menyimpan rahsia. Yang ni sangat penting ya, ahli-ahli sekalian. Jangan pula ada orang yang menceritakan rahsianya ataupun perkara-perkara yang sulit kepada kita, dan tiba-tiba kita menceritakan rahsia itu kepada orang lain. Yang ni cukup bahaya dan ia boleh menyebabkan orang tidak ataupun hilang kepercayaan kepada seorang PRS. Rahsia rakan-rakan kamu hanya boleh ceritakan kepada guru bimbingan dan kaunseling saja. Tidak kepada guru-guru lain. Tidak kepada rakan-rakan lain. Jadi jangan bocor rahsia orang yang telah cerita. Yang tu amanah yang perlu kamu jaga. Jadi amanah itu sangat berat. Kamu kena jadi orang yang penyimpan rahsia. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Itu ada dalam prinsip yang saya terangkan tadi. Kita terima siapa saja. Kita hormat siapa saja. Jangan kita pandang rendah kepada orang lain. Okey?
Itu kamu kena jaga betul-betul. Okey. Okey, perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan memahami batasan dan keupayaan diri. Kamu kena tahu sejauh mana kamu upaya untuk menguruskan sesuatu kes, ataupun kamu tahu batasan-batasan yang perlu kamu lakukan ketika kamu menjalankan tugas sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Jangan melebihi batasan kamu dan keupayaan diri. Jika tidak upaya, kamu perlu rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, perkara yang keempat yang perlu diberi perhatian adalah sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Inilah yang dikatakan membantu diri untuk membantu orang lain. Kita bukan sahaja berusaha untuk bantu orang lain, kita perlu berusaha untuk meningkatkan prestasi diri dari segenap aspek. Dari segi akademiknya, dari segi co-curriculum, dari segi pembangunan sahsiah, kitalah orang yang nombor satu. Kalau hadir ke sekolah, kitalah orang yang awal. Kalau cikgu guru-guru yang bertanya, kita berusaha untuk kitalah orang yang berusaha untuk menjawab. Dari segi co-curriculum, kitalah di antara orang yang pertama menawarkan diri untuk melakukan kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi kita bantu orang lain untuk kita ada keyakinan membantu, kita membantu diri sendiri untuk kita ada keyakinan membantu orang lain. Okey, perkara yang kelima adalah melapor kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri dan atau orang lain. Maksudnya di sini, jika kamu terdengar seseorang, contoh saya beri contoh, seseorang ingin membunuh diri ataupun ingin melakukan perkara-perkara yang merosakkan orang lain, contohnya ingin merogol seseorang, contoh ini kamu kena cepat-cepat melaporkan perkara tersebut kepada guru bimbingan dan kaunseling. Kamu kena ingat, kamu sebagai PRS, kamu sebenarnya bekerja untuk unit bimbingan dan kaunseling. Cepat-cepat lapor kepada kami untuk kami mengadakan tindakan susulan. Jangan pula kamu pergi lapor kepada guru-guru lain. Sepatutnya kamu kena lapor kepada guru bimbingan dan kaunseling terlebih dahulu sekiranya kamu melihat perkara itu boleh menjejaskan ataupun merosakkan diri seseorang ataupun diri kamu sendiri. Okey? Yang tu kamu kena faham. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan merujuk kes rumit kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang ni lebih kurang dengan yang poin yang di atas tadi. Apa sahaja kes rumit, jangan cuba kamu nak selesaikan sendiri. Jadi kamu kena laporkan ataupun kamu kena rujuk kes tersebut kepada guru bimbingan dan kaunseling, sebab guru bimbingan dan kaunseling ni dia terlatih. Okey, dia terlatih untuk urus sesuatu kes. Kamu hanya mendengar, mendapatkan maklumat dan seterusnya kamu merujuk kes sekiranya kes itu rumit. Dan yang terakhir tentang etika PRS ini adalah mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. Maksudnya yang ni bukan sahaja sebagai seorang PRS, sebagai pelajar biasa juga kamu perlu mematuhi peraturan sekolah, itu yang pertama. Tetapi apabila kamu menjadi seorang PRS, maka terlebih-lebihlah pematuhan peraturan sekolah ini kamu kena lakukan. Kerana apa? Kerana kamu adalah menjadi role model ataupun contoh kepada pelajar-pelajar lain. Saya tak nak selepas ini ada orang sebut PRS pun boleh buat, PRS pun teruk, PRS pun segala-galanya. Yang negatif kita tak mau. Tapi kita nak kalau PRS tu bagus sebab dia berani ke depan. PRS tu bagus kerana rajin tolong cikgu. PRS tu bagus kerana dia berani orang kata apa untuk masuk aktiviti-aktiviti. Yang itulah yang kita nak untuk PRS SMK Tunku Parlimen Besar. Kita bukan semata-mata nak beri kamu keistimewaan hanya dari segi baju saja, tapi kita nak kamu istimewa. Kamu sendiri itu adalah istimewa untuk sekolah SMK Tunku Parlimen Besar. Jadi cukup untuk video yang kedua ini untuk kamu faham tentang prinsip PRS dan juga etika. Untuk video yang ketiga nanti saya akan nyatakan apa yang boleh kamu lakukan sebagai PRS, dan video yang keempat nanti saya akan nyatakan apakah perkara yang tidak boleh kamu lakukan sebagai PRS. Jadi saya harap dengan video yang saya buat ini dapat memberi panduan kepada kamu untuk menjadi PRS yang boleh bermakna dan boleh berjasa kepada SMK Tunku Parlimen Besar. Sekian, Assalamualaikum.